Bismillahirrahmanirrahim. Sanabda'u hadzal majlis bi ummil kitab al-Fatihah. Alhamdulillah musarrifil qulubi ala mazin ni'amih wa mutaradifi judihi wa karamih alladhi wamarana bi ihsanihi masdaruhu mujarrad fadlih wa shamalana bi mudha'afi alaihi wa tawlih wa ta'ala sifatuhu an ash-shabih wal mithal wa tanazzahat af'aluhu an naqsi wal i'lal la rada lima bi amrih wa la wusula li qadrihi haqqa qadrih وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد المصطفى من خير العالمين نسبا وأرفعهم قدرا وأشرفهم حسبا الذي صغر بعزمه شمل الضلالة الذين مهدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسداد سبيل الهدى ومعالم الرشد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bertemu dalam sesi berkongsi ilmu yang saya hormati Ustaz Farid serta rakan-rakan sekalian. Hari ini saya nak kongsi satu tajuk yang simple. Korang mungkin pernah dengar nasyid Suratul Amal, Istiqamah jati diri. Saya bukan penyanyi. Sedap pun. Cuma saya nak bagi tahu itu yang saya ambil, istiqamah. Istiqamah itu kalau kita tengok dari segi definisi memberi makna tetap teguh mengikuti satu jalan, atau dengan kata lain konsisten dalam tindakan berdasarkan satu panduan. Itu diambil daripada kalimah bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu ni komitmen, konsisten, itu yang diberi makna. Okey, saya ingin sebut dua kisah yang ada berkaitan dengan istiqamah ni. Yang kisah ni orang ni asalnya okey, lepas tu tak okey. Yang pertama yang saya ingin kongsikan kisah pada zaman Nabi Musa. Seorang yang alim nama Bal'am bin Ba'urah. Dia ni orang alim, kira pakar rujuk waktu zaman tu. Tapi akhir sekali dia mengikut Fir'aun laknatullah alaihi. Sebab apa? Sebab dia terpengaruh, dia terpesona dengan dunia. Dan yang kedua, Ar-Rajjal bin Unfuah. Ini kisah sahabat Nabi. Dia kalau kita tengok waktu zaman dia adalah daripada Bani Hanifah, datang kepada bertemu dengan Nabi supaya dapat diberi didikan Islam. Dia memeluk Islam, tapi di akhirnya dia tidak komitmen, dia tidak istiqamah dengan Islam sebab dia terpengaruh dengan Musailamah Al-Kadzab. Mula-mula dia bagi tahu, dia kata dekat waktu dia bagi tahu dekat Khalifah Abu Bakar. Waktu tu pemerintahan zaman Khalifah Abu Bakar, dia kata dekat Abu Bakar, kita kena hantar seorang pendakwah ni untuk dakwah Musailamah Al-Kadzab. Okey, tak apa, aku hantar kau. Jadi Khalifah Abu Bakar ni hantar Ar-Rajjal bin Unfuah ni. Tapi akhirnya dia terpengaruh juga. Dekat sini kita nak tengok, kita boleh tengok macam mana dia tidak istiqamahnya Bal'am bin Ba'urah dengan Ar-Rajjal bin Unfuah. Kalau kita tengok kisah ulama, antara yang saya boleh beri contoh simple, Imam Bukhari. Bagaimana ketika dia perjalanan dia untuk mendapatkan satu-satu hadis Rasulullah SAW, dia pergi ke sebuah negara, dia pergi belajar untuk dapatkan satu hadis tu saja beri tempoh yang begitu lama sehingga sampai kepada hari ini. Maknanya kalau kita tengok pada hari ini, pada zaman sekarang ni, kisah-kisah itu diambil supaya kita ambil iktibar. Maknanya kalau kita tidak istiqamah, kita akan jadi macam mana? Kalau kita istiqamah, kita jadi macam mana? Okey, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hud ayat 112, surah yang ke-11, fastaqim kama umir. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dia kata, wahai Muhammad, teguhkanlah apa yang aku perintahkan.
kita sebagai umat Islam perlu teguh dan istiqamah. Dan saya nak relatekan dengan untuk tips untuk kita kongsikan, sama ada untuk kehidupan seharian kita dan untuk relate dengan kerja kita pada hari ini. Okey, yang pertama di antara yang saya boleh kongsikan, niat ikhlas kerana Allah. Maksudnya bila kita bekerja tu untuk kita dapat istiqamah yang mula-mula, kita kena niat ikhlas kerana Allah. Ya, betul. Kita sebagai editor, kita sebagai designer, kita sebagai illustrator, biar kita buat tu kerana Allah. Ya, tak salah kita bekerja untuk ambil gaji, untuk urusan kehidupan seharian kita. Tapi yang penting niat ikhlas kerana Allah, ia akan membantu dan memudahkan perjalanan dalam pekerjaan kita. Dan yang kedua, doa kepada Allah agar diberi kekuatan. Bila kita nak istiqamah ni, yang kedua, selain kita ikhlas, kita kena berdoa kepada Allah. Maksudnya kita mohon kepada Allah permudahkan urusan kita. Ya Allah, aku ni sebagai illustrator, macam mana aku nak tambah baik? Aku sebagai editor, macam mana aku nak tambah baik? Berikanlah aku kekuatan. Seterusnya yang ketiga, cari kawan yang suka buat kebaikan. Itu untuk kehidupan seharian kita, supaya kita istiqamah. Maksudnya kalau kita nak kita sentiasa istiqamah, kita cari kawan yang baik. Jadi sama juga macam kita dalam pekerjaan kita ni. Kalau kita sebagai editor, kita sebagai illustrator, kita sebagai designer, kita kena berkawan. Maksudnya sambil belajar. Contohnya walaupun saya sebagai editor, contohnya saya partner dengan Odin dalam buku, saya dalam masa sama saya kena belajar. Lepas tu saya belajar dengan Habib, saya belajar dengan Ustaz Farid dan sebagainya. Seterusnya yang keempat, kita kena membaca sirah Nabi ataupun kisah sahabat. Yang macam tadi saya sebut kisah sahabat, saya sebut sirah Nabi. Kita jadikan perjalanan Nabi ni, contohnya Nabi Muhammad dan banyak lagi. Dan semua para Nabi tu kita boleh jadikan contoh macam mana cara dia istiqamah. Kita tengok kisah para sahabat, macam mana dia istiqamah. Macam Bilal bin Abi Rabah, istiqamahnya beliau sehingga bila dia hempak batu, dia istiqamah. Sehingga kan dia, bila dia di akhirnya pernah ditanya, diungkapkan kata-kata waktu dia nak mati tu, isteri tanya lagi, kenapa kau menangis di saat kau nak meninggal ni? Gadan nalqa ahibban, gadan nalqa muhibban Muhammadan wa sahabat. Hari ni aku gembira sebab apa? Aku akan berjumpa dengan para nabi yang aku cintai. Dan yang terakhir sekali, kelima, mulakan secara bertahap. Maksudnya kita buat step by step. Macam saya sebagai editor, saya tak bolehlah saya terus perfect macam Ustaz Farid. Macam saya kena banyak belajar, sikit. Itu saja yang saya ingin kongsikan. Ringkas, tapi mungkin kita boleh amalkan supaya kita senantiasa istiqamah. Istiqamah dalam kehidupan, istiqamah dalam pekerjaan. Moga hidup kita mendapat keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.